Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah. Alhamdulillah. Pada hari ini cikgu akan cikgu harap anak-anak murid cikgu sebelum cikgu membuat perkongsian. Harapan cikgu moga anak-anak cikgu stay safe. Okey, jaga diri baik-baik. Duduk kat rumah moga sentiasa sihat, dilimpahi dengan kasih sayang, dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang baik. Baiklah, pada hari ini cikgu akan berkongsi tajuk yang berkaitan dengan bersyukur. Cikgu hari ini cikgu akan kongsikan beberapa mutiara kata berkaitan dengan bersyukur. Okey, yang pertama, terkadang kita menganggap hidup orang lain lebih enak padahal mungkin saja dia lebih sulit. Hanya saja dia tidak mengeluh. Maksudnya macam mana? Kita rasa kenapa kehidupan orang lain macam seronok je, macam happy je. Kenapa kehidupan saya macam ni? Macam sedih je. Okey, jadi apa yang kita nak kadang-kadang tu kan, orang yang hebat kan, dia tak tunjuk dia susah nak menghadapi kehidupan dia tu macam mana. Dia tak tunjuk dekat orang macam mana susahnya hidup dia. Tapi kadang-kadang tu kita rasa ya Allah dia ni bagus ni, tapi kita tak nampak di sebalik kehidupan dia kesusahan yang perlu dia tanggung, tapi depan kita dia nampak senyum, happy, macam tak ada masalah. Itulah orang yang hebat. Dia syukur dengan kehidupan dia walaupun diuji dengan pelbagai dugaan ujian, tapi dia mempunyai hati yang kental, sanggup menghadapi ujian itu, rintangan itu dengan hati yang kental, hadapi dengan senyuman, anggap itu sebagai satu cabaran. Setiap kepahitan ada kemanisan sebalik ujian tersebut. Jadi terkadang kita anggap hidup orang lain ni seronok, padahal mungkin kita tak tahu kehidupan di sebalik dia macam mana. Jadi syukurilah kehidupan kita. Okey, yang kedua, cikgu nak mutiara kata yang kedua, sentiasalah bersyukur walaupun terasa susahnya perjalanan hidup dengan segala terbeban di bahu. Bersyukurlah, setidak-tidaknya kita masih dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi bersyukurlah untuk kehidupan kita. Alhamdulillah. Okey, maksudnya macam mana? Kita rasa kehidupan kita susah, rasa terbeban di bahu. Jadi bersyukurlah, setidak-tidaknya Allah masih memberi kita nikmat. Nikmat kehidupan macam mana? Kita di Malaysia, Allah bagi nikmat keamanan di Malaysia. Cuba kita lihat rakyat Palestin, macam mana keadaan dia sekarang. Ya Allah, ya Tuhanku, tak dapat digambarkan. Cikgu tengok rakaman video tu. Dia jalan, tiba-tiba bangunan runtuh. Ya Allah, bagi dia dah macam biasa dah. Tiba-tiba peluru sana sini. Ya Allah, kita ni nikmat Allah bagi keamanan di Malaysia. Jadi kita syukurilah. Cikgu buat kelas online dalam keadaan aman. Kita ni cuma dalam keadaan PKP, tidak boleh pergi ke sekolah. Kena duduk stay at home. Tapi kita masih lagi berlaku proses PDPR. Macam mana rakyat Palestin nak buat PDPR sedangkan bom sana sini. Bukan nak buat PDPR, macam nak belajar pun tak boleh kerana sentiasa diserang dan sebagainya. Jadi kita ni sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Setidak-tidaknya Allah memberi nikmat kurniaan nikmat daripada Allah tu sangat besar dalam kehidupan kita. Masih lagi diberi nikmat kehidupan, masih bagi diberi nikmat untuk kita membuat amal ibadat. Masih lagi diberi nikmat untuk kita
kasih sayang bersama dalam ahli keluarga. Allah masih lagi bagi pinjam mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, cikgu-cikgu kita dan sebagainya. Dan Allah masih bagi nikmat kesihatan pada kita. Kita boleh nak makan apa kan? Selagi makanan Tuhan lah ada, yang Allah tarik nikmat kesihatan. Yang mana dia dah tak boleh makan tu, makan ni, ada penyakit dan sebagainya. Jadi bersyukurlah untuk kehidupan kita. Alhamdulillah apa yang Allah kurniakan. Okey, seterusnya Allah boleh bagi. Okey. Seterusnya Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil semula. Maksudnya macam mana? Okey. Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil semula. Belajar bersyukur dan jangan riak. Okey. Cikgu dah masuk buat anak-anak murid cikgu yang baru masuk tu, Mumtaz Syamili, Adam Ashrani, Adriana Lisa, cikgu dah masuk mutiara kata yang ketiga. Hari ni cikgu buat perkongsian berkaitan dengan bersyukur. Bicara minda kita berkaitan dengan bersyukur. Ni adalah poin cikgu yang ketiga dah. Terima kasih pada anak-anak murid cikgu yang baru menyertai bicara minda bersama Cikgu Lina. Okey, yang ketiga bicara minda cikgu adalah berkaitan Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil semula. Belajar bersyukur dan jangan riak. Kadang-kadang tu kita rasa kehidupan kita sangat happy. Kita rasa kehidupan kita sangat mewah. Mak ayah kita sangat, mungkinlah ada dalam kalangan kita mak ayah kita yang kerja hebat. Ada syarikat sendiri. Ada kereta yang mewah. Kalau minta saja kan nak buat program apa-apa, contoh minta sponsor, ayah dia boleh bagi, mak dia boleh bagi. Kalau kawan-kawan nak buat program kan, memang contohnya kalau pakaian ke kat sekolah ke, beg ke, buku ke, dia nak apa, nak minta apa-apa, mak ayah dia boleh bagi. Tapi satu je cikgu cakap, kita belajar bersyukur apa yang kita ada hari ini. Sebab kita tak tahu apa yang Allah bagi pinjam dekat kita, kita tak tahu suatu hari nanti takut Allah ambil semula. Kekayaan yang Allah bagi hari ni dekat kita, mungkin Allah boleh ambil sekelip mata saja. Kekayaan mak ayah kita pun kita tak tahu, ajal maut kita sendiri kita tak tahu. Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil semula. Cikgu ada satu kisah lah, cikgu kongsi dengan anak-anak murid cikgu pada hari ini berkaitan dengan kisah kawan cikgu ni seorang. Cikgu nak cerita pun sedih tapi cikgu buat perkongsian dengan awak semua. Kawan cikgu ni, mak dia ada penyakit diabetes, kecil manis kan. Memang mak dia ada penyakit dan ditakdirkan oleh Allah, mak dia tanggung penyakit, akhirnya kaki pun dah naik buruk, naik hitam, dah mungkinlah kesan daripada luka sedikit sahaja. Tapi ditakdirkan oleh Allah penyakit yang dihadapi tu kencing manis dan penyakit diabetes lah. Kencing manis menyebabkan kaki tu jadi buruk. Bila kaki tu jadi buruk, makin lama makin dia daging kan, makin lama makin busuk, makin lama makin busuk. Ditakdirkan oleh Allah kaki tu akhirnya dipotong. Bila saja dipotong, okey, mak dia ni tak mampu bergerak. Akhirnya nak pergi mana-mana, dia terpaksa bawa mak dia melalui kerusi roda. Pergi mana-mana bawa kerusi roda. Tapi ditakdirkan oleh Allah, hari tu cikgu selalu tengok status dia dekat WhatsApp kan. Cikgu tengok status dia dekat WhatsApp, selalu bawa dia, mak dia pergi cuci kaki, bawa pergi hospital, bawa pergi berubat. Akhirnya cikgu tengok dia tu dekat hospital, cikgu komen lah status dia dekat WhatsApp. Macam mana keadaan Umi? Cikgu tanya macam mana keadaan Umi sekarang? Dia pun cerita keadaan Umi dia dah dalam keadaan kritikal. Dia cakap dengan cikgu, mohon doa, dia cakap sebab Umi dia dah dalam
kritikal dan ditakdirkan oleh Allah. Dia cakap umi dia sekarang ni kritikal dan dah ditakdirkan kena stroke. Cikgu memahami bila dia cakap stroke tu, stroke separuh badan dah, mak dia tak mampu bercakap. Cikgu dapat gambaran sebabnya mungkinlah mak dia ni tak boleh nak bergerak sangat dan mungkin daripada kesan daripada itu dan takdir Allah segala-galanya. Dia cakap, ya Allah, sekelip mata saja. Sebelum tu umi dia baru kena potong kaki. Seterusnya Allah uji lagi dengan ujian yang sangat hebat bagi cikgu pun rasa, ya Allah, sedih tu sedih, tapi ya Allah, tapi sahabat cikgu ni sangat kuat. Walaupun cikgu jumpa dengan dia, nampak dia orang yang macam cikgu bagi mutiara kata yang pertama tadi, walaupun kita nampak kadang-kadang kita menganggap hidup kita ni, hidup orang lain lebih seronok, padahal mungkin kehidupan dia lebih sulit lagi, lebih sukar lagi. Tapi dia tak mengeluh. Tu kehidupan yang kita nampak. Mutiara kata yang cikgu share dengan awak. Kadang-kadang kita rasa kehidupan orang lain, ya Allah, seronoknya hidup dia. Mungkin dia, kehidupan dia yang sukar tu dia tak tunjuk. Macam itulah kawan cikgu nak cerita. Dia seronok, ya Allah. Cikgu jumpa dengan dia dengan senyuman, macam dia tak ada masalah. Sedangkan dia, kalau cikgu tengok status dia, cikgu cakap, ya Allah, dia ni kawan aku ni kan, walaupun ada masalah, dia tak tunjuklah masalah yang dia hadapi tu. Dia tak tunjuk masalah yang dia hadapi. Tapi relax saja, senyum. Kalau ada meeting apa-apa, happy, macam tak ada masalah. Tapi bila cikgu sedih, ya Allah, macam ni Allah uji awak. Tapi kehidupan dia penuh dengan kasih sayang. Apa yang dia gambarkan dalam kehidupan dia penuh dengan kasih sayang, penuh dengan senyuman, kesukaran yang dia hadapi tu, nak cakapnya, kesukaran yang dia hadapi, dia tak tunjuk kat orang. Betapa susahnya hidup dia, dia tak tunjuk kat orang. Macam itulah juga apa yang cikgu belajar dalam kehidupan dia, bersyukur apa yang kita ada. Cikgu sambung cerita kawan cikgu tu, nak cakapnya, akhirnya kawan cikgu tu mak dia kena stroke kan, dan akhirnya ditakdirkan oleh Allah 29 Ramadan baru-baru ni, Allah lebih tahu perancangan Allah yang terbaik. Akhirnya cikgu dapat berita bahawa uminya dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikgu nak cakap kan, umi dia ni kan, mungkin Allah pilih dalam kalangan orang-orang yang hebat, Allah pilih untuk meninggal dalam bulan Ramadan. Hebatnya umi dia kan, cikgu pernah jumpa lah dengan umi dia 2 kali cikgu jumpa umi dia. Tapi kebaikan umi dia tu, arwah umi dia tu, cikgu masih terasa macam mana, ya Allah. Cikgu pernah pergi rumah dia. Hari tu sekali cikgu bawa lah adik cikgu perempuan. Cikgu target cikgu pergi dekat Selangor tu, cikgu nak sambung visa adik cikgu yang kena belajar dekat Rusia. Tadi kan cerita cikgu sampai sana, cikgu pergilah pejabat visa Rusia, pergi sana, ya Allah, pergi kat pejabat visa cakap, awak tak boleh settle kan hari Khamis, cikgu, hari Khamis macam tu ke hari Jumaat cikgu pergi? Hari Jumaat cikgu pergi, hari Khamis cikgu pergi, cikgu target malam tu, hari Jumaat tu cikgu terus bertolak ke Terengganu balik. Tapi ditakdirkan pejabat visa cakap, awak tak boleh settlekan visa ni hari ni juga. Ya Allah, waktu tu cikgu rasa sedih. Aku nak tinggal kat mana waktu tu, dah lah sehelai sepinggang, tak bawa pakaian apa, waktu tu boleh gambar. Cikgu pergi hanya bawa duit sahaja, tak bawa apa-apa. Cikgu pergi ni, sahabat cikgu ni lah cakap, dia panggil cikgu, Kak Lina, bawa lah adik Kak Lina tinggal rumah saya. Dia cakap, ya Allah, waktu tu cikgu cakap, ya Allah, adanya sahabat waktu tu dia tahu cikgu dalam kesusahan nak duduk dekat Selangor. Waktu tu cikgu tak bekerja lagi. Mungkin kisah ni 6-7 tahun lepas. Cikgu tak bekerja lagi dengan tak ada duit. Cikgu cakap, aku nak pergi hotel mana pun, cikgu pun tak tahu jalan selok-belok dekat Selangor tu, nak menginap dekat hotel mana, mahal, nanti kena tipu kat orang, nak makan macam mana. Banyak benda fikir sebab cikgu pun tak biasa tinggal dekat Selangor tu macam mana kan. Dia pun ajaklah cikgu tinggal dekat rumah dia.
Pergi bukan sehari, 2 hari. Dengan sehelai sempingan, ya Allah, Uminya sangat baik. Arwah Umi dia sangat baik. Bagi makan, bagi pakaian, tempat tidur, bagi bilik lah untuk duduk. Bilik air pun kemas, cantik, ya Allah. Cikgu cakap kan, cikgu belajar daripada arwah Umi dia ni, macam mana nak macam mana nak orang datang rumah kita, macam mana kita nak hormat tetamu. Dalam Umi dia ni kan, bercakap lemah lembut. Cikgu dapat rasalah macam mana dia bercakap dengan anak-anak dia. Umi dia bercakap dengan kawan cikgu ni sangat lemah lembut. Tak terasa hati. Memang orangnya sangat lemah lembut lah. Itu kebaikan Umi kawan cikgu tu, arwah Umi. Memang cikgu rasalah. Dan apa yang cikgu rasa sekarang ni, yang cikgu nak cerita kaitkan dengan kehidupan kawan cikgu tu, walaupun kehidupan dia sukar kan, dia sedih, cikgu tahu hati dia sedih waktu dia jumpa cikgu, waktu Umi dia sakit, tapi dalam keadaan ceria, dia bersyukur. Macam dia nampak dia tak ada masalah lah. Okey, cikgu teruskan. Kalau cikgu cerita memang tak akan habis lah cerita cikgu ni. Okey, cikgu pergi kepada mutiara kita, mutiara kata yang keempat, iaitu terkadang kita dapat apa yang kita impikan, lalu kita menyalahkan takdir kerana terlalu kecewa. Sedangkan kita tidak sedar apa yang kita perolehi adalah lebih baik dari apa yang kita harapkan. Contohnya, macam keadaan sekarang lah. Kita harapkan, ya Allah, lambat lagi ke sekolah? Saya nak pergi sekolah, ya Allah. Lambat lagi ke nak pergi sekolah? Semangat belajar membara. Tapi kita tak tahu macam mana keadaan sekarang ni. Kita lihat COVID. Apa yang dikesan positif COVID semalam. 4,000 lebih, 4,800 lebih. Ya Allah, dahsyatnya cikgu cakap angka tu. Kadang-kadang tu kita rasa seronoknya kalau dapat belajar cikgu secara bersemuka. Cikgu pun macam tu juga. Seronoknya kalau saya dapat jumpa cikgu, dapat jumpa dengan anak-anak murid cikgu. Tapi Allah lebih mengetahui yang terbaik buat kita. Mungkin keadaan PDPR ini yang terbaik buat kita. Jadi pesanan cikgu buat anak-anak murid cikgu, teruskan join kelas online bersama guru-guru anda semua. Okey, baiklah. Kadang-kadang tu, kita kadang-kadang tu pernah tak kita kan, kita haraplah, contohnya adalah yang kata cikgu, kadang-kadang tu saya harap, contoh, ada yang main cerita kat cikgu kan, cikgu, hari tu saya harap sangat saya akan jadi pengawas pusat sumber, tetapi hari tu saya pergi temu duga kan, interview, dapat jadi pengawas lah cikgu. Maksudnya kadang-kadang tu ada yang impikan untuk jadi sesuatu, akhirnya dia dapat sesuatu. Allah lebih tahu yang terbaik untuk kehidupan dia. Jadi belajar bersyukur. Kadang tu kan kita lihat kadang tu kan ada yang cakap, saya nak jadi pengawas tapi kenapa saya tak boleh jadi pengawas, tapi saya boleh jadi PRS je. Kenapa ada yang persoalan macam tu. Tak, Allah lebih tahu yang terbaik buat awak. Dan mungkin itu yang terbaik buat awak, dan syukuri. Apa yang cikgu nak tekan maksud di sini adalah bersyukur. Bila kita bersyukur, kita lihat kawan-kawan kita, ada yang nak jadi pemimpin muda tapi tak dapat jadi pemimpin muda. Jadi apa yang kita ada sekarang, kita belajar bersyukur. Okey. Alhamdulillah apa yang Allah bagi dekat aku hari ni. Allah bagi aku bersekolah di SK Bandar Udara 2. Alhamdulillah. Ramai lagi murid-murid lain yang, ya Allah, saya nak sangat masuk SK Bandar Udara 2 ni tapi tak dapat. Tapi kita yang berada di SK Bandar Udara 2, syukur dengan cikgu yang penuh semangat untuk mengajar. Cikgu-cikgu yang ambil berat untuk, cikgu-cikgu sangat cakna akan anak-anak murid dia. Jadi syukur apa yang kita ada. Okey, baiklah. Yang terakhir, mutiara kata yang terakhir dah ni. Apa hal yang lebih buruk dari kehilangan kita ketika kita lupa mensyukuri yang sudah kita miliki. Kadang-kadang tu kan, kadang-kadang tu orang yang lebih buruk kehilangan dia tu adalah orang yang tidak mensyukuri apa yang kita ada sekarang ni.
Kadang-kadang tu dia kehilangan, contohnya kehilangan apa contohnya hmm, dia kehilangan duit lah contohnya. Dia kehilangan duit. Contohnya dia kehilangan duit. Pergi jalan-jalan, tiba-tiba kehilangan duit. Kehilangan duit dia. Tercicir lah duitnya. Cikgu tahu kadang-kadang tu cikgu pergi sekolah kan. Selalu cikgu jumpa duit RM1, RM2. Dalam perjalanan anak-anak murid cikgu nak pergi sekolah tu. Yang cikgu jaga depan pintu pagar ke, cek suhu ke, terjumpa duit. Kita rasa sedih hari tu. Sedih hari tu. Ya Allah, saya kehilangan duit lah. Sedih yang amat-amat, rasa down. Tapi tiba-tiba kan, pernah tak kita kan, kita adalah cikgu yang bagi duit kat kita. Kita kehilangan duit RM2. Tiba-tiba cikgu bagi duit kat kita RM4. Pernah tak kita kadang-kadang tu kita kehilangan duit, tiba-tiba kawan kita belanja kita hari tu chicken chop, spaghetti. Ya Allah. Jadi kita belajar mensyukuri. Apa yang cikgu nak cakap dalam kehidupan kita ni, belajar bersyukur. Seperti mana cikgu pesan tadi, dalam kehidupan kita, contohnya di Malaysia sekarang ni. Cikgu tengok Nur Syafiqah Aqilah, dia punya image, picture dalam image dia tu kan, Palestin. Teringat cikgu dekat Palestin. Kita belajar bersyukur di Malaysia dengan nikmat keamanan kita. Walaupun kita kan dalam keadaan PDPR sekarang ni, makan cukup, kesihatan, Alhamdulillah Allah bagi nikmat kesihatan, nikmat dalam keluarga. Cikgu tengok semalam lah, kalau awak perasan video ada semalam yang di-share dekat Facebook dan sebagainya. Seorang ayah tu kan, dia merasakan kehidupan dia dah kosong. Ni satu video Palestin lah. Dia rasa kehidupan dia dah kosong, tak ada apa dah. Kosong. Maksudnya ahli keluarga dia semua dah meninggal. Rupa-rupanya dia dapat tahu bahawa ada satu kisah, rupa-rupanya ada seorang lagi anak dia yang masih ada. Cikgu tengok kan, baby yang berdarah dekat dahi dia. Rakyat Palestin semalam. Ya Allah, bukan main lagi ayah dia bersyukur. Terus ayah dia bersyukur tu, sujud syukur pada Allah. Ya Allah, kita nikmat keluarga ada kan. Dekat Malaysia ni, nikmat keluarga kita. Tak ada dengar bom sana sini. Walaupun kita dalam keadaan PDPR, kita masih teruskan lagi proses pembelajaran. Kita lihat macam mana rakyat Palestin nak belajar secara online macam mana, dibom sana, dibom sini, tiba-tiba rumah hancur. Bangunan cikgu tengok semalam, tengah-tengah ada seorang rakyat Palestin tu, tengah-tengah jalan, tiba-tiba bangunan depan dia bom terbalik. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi kita syukuri nikmat yang kita ada sekarang, belajar bersyukur. Alhamdulillah, apa yang Allah bagi dekat saya hari ni. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita buat dengan kita syukur, ucaplah dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah apa yang Allah bagi dekat kita hari ini. Selamat datang buat Muhammad Haris Hamsyah. Tak apa, hari ni yang join bicara minda Cikgu Lina 7 orang saja. Alhamdulillah. Cikgu bersyukur diberi nikmat untuk bercakap dengan anak murid cikgu. Satunya, cikgu buat bicara minda pagi ni sebabnya lama dah tak bercakap. Nikmat bercakap tu tak ada. Jadi nikmat bercakap apabila dapat berjumpa dengan anak-anak murid cikgu, dapat bercakap, dapat membuat perkongsian walaupun sedikit sebanyak. Okey, cikgu rasa perkongsian cikgu sehingga setakat tu. Sebelum cikgu masih ada 5 minit saja, ada tak anak-anak murid cikgu yang ingin membuat perkongsian ataupun soalan ke? Kalau cikgu mampu jawab, insya-Allah cikgu cuba jawab. Ada tak yang ingin membuat perkongsian? Boleh on kamera dan boleh on mikrofon untuk awak menanyakan soalan, untuk bertanyalah dengan cikgu. Silakan kalau ada.